Nur Fazliani binti Jusuf, Nur Ain Nazira binti Azimi, Khairul Faisal bin Nur Hadi, Muhammad Imran bin Muhammad Rozi, Muhammad Lutfi Zakirin bin Muhammad Zuki, Syaza Syahinda binti Abdul Razak, Muhammad Faizul Zaim bin Elias, Nur Rabiatul Aida, Wia binti Muhammad Idrus, dan Muhammad Nabil bin Muslim. Kandungan pembentahan saya pada hari ini akan melibatkan pengenalan, nama projek, rasional kempen, latar belakang kempen, objektif kempen, metodologi, taktik, aktiviti kempen, jadual pelaksanaan kempen, anggaran perbelanjaan, sasaran peserta, dan jangkaan kempen. Untuk memberi sedikit gambaran tentang kempen kami, iaitu kempen kesedaran pembangunan lestari, masalah obesiti di Malaysia ini adalah nama projek kami, di mana kami akan membawa kempen ini untuk memberi kesedaran kepada rakyat dan juga penonton kami. Agak menarik, bukan? Jadi hari ini matlamat kami adalah untuk memberi anda alasan untuk menyokong kempen kami. Pertama, izinkan saya memperkenalkan kepada anda kempen kami. Obesiti dapat didefinisikan sebagai satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak yang berlebihan dalam badan. Ia adalah penyakit kronik yang memerlukan rawatan susulan yang berpanjangan, terapi dan perhatian yang wajar oleh pegawai perubatan. Berdasarkan definisi yang saya jelaskan, obesiti telah membawa satu isu kepada penyakit kronik yang sedang menular di kalangan masyarakat dunia dan Malaysia khususnya. Dalam 5 tahun kebelakangan ini, masalah obesiti ternyata adalah satu penyakit yang membawa kesan buruk terhadap kesihatan dan menyumbang kepada penyakit-penyakit serius pada individu yang terdedah kepada obesiti, terutamanya penyakit jantung dan diabetes. Masalah obesiti menyumbang kepada banyak penyakit kronik yang boleh membawa kematian. Antara penyakit yang disebabkan oleh obesiti ialah diabetes mellitus, penyakit hepatobiliari iaitu batu empedu, dyslipidemia, kolesterol tinggi, metabolic syndrome, sleep apnea, penyakit jantung koronari, cerebrovascular disease, kegagalan jantung, tekanan darah tinggi, osteoarthritis dan juga gout. Berikutan itu hasil daripada kata sepakat daripada semua ahli kumpulan. Nama projek yang kami pilih ialah Kempen Kesedaran Pembangunan Lestari, iaitu masalah obesiti di Malaysia. Seterusnya, masalah obesiti ini telah dimasukkan dalam perdebatan antarabangsa mengenai pembangunan mampan yang telah dipergiatkan dengan penerbitan Matlamat Pembangunan Mampan, iaitu SDGs. Oleh sebab itu, banyak rasional yang boleh kita perolehi melalui kempen ini. Bagi rasional kempen kami pula adalah rasional yang diperolehi melalui kempen yang dilaksanakan ialah punca masalah obesiti di kalangan pelajar. Melalui kempen kesedaran yang dijalankan ini serta mengaitkan dengan SDG yang ketiga, kami dapat mewujudkan matlamat yang dibawa iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Hal ini kerana dalam kempen kesedaran masalah obesiti yang dilaksanakan, kami menekankan kepada 3 aspek iaitu punca berlakunya masalah obesiti, kesan terhadap masyarakat yang mengalami masalah obesiti, dan akhir sekali adalah langkah yang efektif dalam mencegah berlakunya peningkatan masalah obesiti khususnya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Kempen ini berlatar belakangkan masalah obesiti merupakan satu isu atau satu penyakit yang sentiasa berada di peringkat berbahaya. Tabiat pemakanan yang tidak sihat adalah salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat hari ini mengalami masalah obesiti. Kajian ini dijalankan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci dan berkesan iaitu dalam aspek punca terjadinya masalah obesiti. Selain itu, kami akan membincangkan kesan dan akan terjadinya kepada seseorang yang mengalami masalah obesiti serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi menangani seseorang itu mengalami masalah obesiti. Melalui kajian yang dijalankan ini, tahap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat yang baik dapat ditingkatkan
dan sekaligus masalah obesiti di Malaysia dapat dicegah dalam semua golongan. Selepas itu, saya akan menerangkan mengenai objektif kempen ini, iaitu kempen yang dilaksanakan ini dapat dicapai melalui objektif tersebut. Yang pertama adalah dapat menjelaskan isu-isu berkaitan situasi obesiti dunia di Malaysia, terutama dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua adalah menerangkan punca-punca berlakunya masalah obesiti dan kesan masalah ini kepada kesihatan manusia. Dan yang ketiga adalah membincangkan langkah-langkah mengatasi masalah obesiti. Dan seterusnya adalah kempen kesedaran ini kami laksanakan menggunakan kaedah atas talian sebagai isi metodologi yang kami gunakan. Hal ini kerana mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini lebih tertarik kepada program yang dijalankan di atas talian selain dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk pergi ke sesuatu tempat. Oleh hal yang demikian, kami mengambil langkah tersebut dengan melaksanakan kempen kesedaran pembangunan lestari dengan tajuk Masalah Obesiti melalui aplikasi Google Meet. Aplikasi ini mudah digunakan oleh semua golongan kerana ia tidak mempunyai terhad kepada pengguna dan data internet juga yang digunakan juga tidak terlalu tinggi. So, kaedah ini juga dapat memberi kemudahan kepada semua pihak termasuk pihak pelanjur dan juga pihak audiens. Seterusnya saya pergi ke 2.3 iaitu taktik kempen ini, iaitu secara webinar. Pembentangan berkaitan kempen kesedaran yang dilaksanakan oleh kami sangat mudah difahami kerana kami menggunakan bantuan daripada nota melalui slide. Kami akan meletakkan beberapa perkara penting yang mudah dibaca oleh penonton supaya mudah difahami akan perkara yang ingin kami sampaikan. Hal ini juga boleh mengubah cara pembentang menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan menjadikan penonton lebih berminat untuk mendengarkan kempen ini. Kebanyakan slide dilakukan dengan menggunakan PowerPoint dan juga Canva. Kami juga telah menyediakan QR code ataupun link borang Google Form sebelum dan selepas melaksanakan pembentangan kepada penonton untuk kami melihat pendapat atau pandangan daripada mereka tentang kempen kesedaran yang kami laksanakan. Dengan menggunakan aplikasi ini, kami dapat melihat sejauh mana penonton memahami berkaitan dengan topik yang kami sampaikan dan tahap kesedaran mereka dalam topik masalah obesiti ini. Kami juga boleh menambah baik projek kempen kesedaran kami ini pada masa hadapan dengan mendengar pendapat mereka tentang pembentangan tersebut. Seterusnya, mengikut perancangan kami akan menjalankan beberapa aktiviti untuk kempen masalah obesiti di Malaysia untuk projek kursus pembangunan lestari. Antara aktiviti yang kami anjurkan ialah pembentangan cadangan projek iaitu sebelum program, sesi webinar semasa program dan mengumpul maklum balas dan juga data analisis selepas program. Di bahagian pembentangan cadangan projek iaitu sebelum program, kami akan melalui proses cadangan projek dan kelulusan projek daripada pihak pensyarah. Aktiviti ini akan mengumpulkan semua ahli pasukan untuk berbincang bersama tentang jenis projek yang ingin kami lakukan dan bagaimana kami ingin menjalankan projek tersebut. Semua orang patut mengambil bahagian dalam memberi idea dan menyiapkan cadangan tersebut. Selepas itu, kami akan membuat pembentangan projek kepada pensyarah untuk kelulusan projek ini untuk dilakukan di masa depan. Bagi semasa program, untuk merealisasikan projek pembangunan lestari, kami akan mengadakan sesi webinar. Iaitu sesi webinar ini dibuat secara amnya untuk masyarakat yang boleh disertai oleh mereka yang tidak mempunyai had umur dari 13 tahun hingga dewasa. Ini kerana
Hal ini kerana kesedaran tentang masalah obesiti ini akan diberikan kepada semua orang sebagai pendedahan awal dan juga akhir kepada mereka yang tidak mengetahuinya dan mengajak lebih ramai orang dalam usaha mencegah obesiti. Sesi ini menampilkan pelajar UMT sebagai penceramah webinar yang mewakili semua belia di negara ini. Dalam sesi webinar ini, kami memberi ceramah tentang apa itu obesiti, menjelaskan isu-isu berkaitan situasi obesiti dunia dan di Malaysia, menerangkan punca-punca berlakunya masalah obesiti dan juga kesan masalah ini kepada kesihatan manusia, serta membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi obesiti ini. Sesi webinar ini menggunakan sistem komunikasi dua hala. Pada awal pembentangan webinar, kami akan memberi masa kepada peserta untuk mengisi Google Form sebelum program dijalankan. Selepas itu, kami memulakan pembentangan dan pada akhir sebelum webinar berakhir, sekali lagi peserta diminta untuk mengisi Google Form. Melalui cara ini, kami dapat menilai tahap pemahaman para peserta yang menyertai program webinar kami ini. Kaedah ini digunakan untuk memberi peluang kepada para hadirin terlibat secara aktif dengan penceramah. Selepas kempen pula, selepas sesi webinar ini dijalankan, kami memberikan beberapa soalan melalui Google Form untuk mengumpul lagi maklum balas daripada para hadirin webinar berkaitan topik yang dibincangkan. Maklum balas tersebut juga boleh digunakan sebagai penunjuk untuk kita mengukur kejayaan projek ini ataupun kempen ini. Laporan projek kempen ini akan dibuat dan akan diserahkan kepada pensyarah secara langsung. Tambahan lagi, kami juga melakukan jadual pelaksanaan iaitu pada poin 3.1 iaitu jadual pelaksanaan projek. Jadual ini digunakan semasa kami mengadakan kempen kesedaran secara dalam webinar. Atur cara aktiviti ini ketika berlangsungnya kempen yang bertajuk Kempen Kesedaran Pembangunan Lestari Masalah Obesiti di Malaysia, punca, kesan dan langkah mengatasi, yang dilangsungkan pada 12 Januari 2023 pada hari Khamis, di mana platform yang dianjurkan pada platform Google Meet. Pada hari tersebut pada jam 8.45 link webinar diberikan kepada pihak audiens dan proses teknikal bermula iaitu diuruskan oleh Muhammad Lutfi iaitu ketua kumpulan kami. Dan pada jam 9 malam ucapan pembuka kata oleh Nur Rabiatul Aidawiyah binti Muhammad Idros dimulakan serta link Google Form sebelum pembentangan diberikan kepada audiens untuk dijawab dan diberikan masa selama 5 minit untuk menjawab. Pada 9.15, sesi pembentangan kempen masalah obesiti ini di Malaysia disampaikan, iaitu penyampai pertama disampaikan oleh Nur Rabiatul Aidawiyah binti Muhammad Idros dan disambung dengan penyampai kedua iaitu Syazah Syahinda binti Abu Razak dan juga diteruskan lagi dengan penyampai ketiga iaitu Siti Farhana Adila binti Ghazali, iaitu saya, dan selepas disampaikan oleh 3 orang penceramah kita, pada pukul 9.45 penutupan sesi pembentangan oleh Siti Farhana Adila binti Ghazali, dan seterusnya pada jam 10 malam link Google Form selepas pembentangan diberikan kepada pihak audiens, kepada peserta dan juga pihak audiens untuk menilai tahap kefahaman mereka. Dan tepat pada pukul 10.15 webinar di platform Google Meet telah tamat. Seterusnya, pada bahagian anggaran perbelanjaan, kami hanya menggunakan slide melalui PowerPoint dan juga Canva iaitu online dan secara online, dan Google Form yang tidak mengenakan sebarang kos terhadap kami. Pada mulanya,
kami ingin membuat keputusan untuk memberi plak kepada VIP dan sijil kepada setiap peserta. Sejak kami menyangka ia adalah kempen bersemuka. Kemudian kami menukar rancangan kami untuk melakukan kempen secara alam maya kerana Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP memandangkan ia adalah kempen secara alam maya. Kami juga menukar anggaran perbelanjaan kami. Kami memutuskan untuk menjalankan kempen ini sendiri tanpa menjemput mana-mana VIP. Jadi, kami membatalkan untuk memberi simpulan kepada mereka. Kempen yang kami jalankan ini totally secara percuma. Masalah obesiti ialah satu keadaan kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan pada badan. Menyusuri data Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, permasalahan obesiti yang mengubah struktur badan seseorang itu ini didapati menjadi kebimbangan global sejak tahun 1975 dan sehingga kini malah Malaysia dicatat sebagai negara yang mempunyai peratusan tertinggi orang yang menghidapi obesiti. Untuk menjanjikan kejayaan kempen masalah obesiti ini, kumpulan sasaran mesti dikenal pasti, iaitu pertama, orang yang sudah meningkat usia umurnya. Kumpulan sasaran ini selalunya kumpulan yang paling mudah untuk dikesan. Mereka akan dilihat dari segi umur, poster badan serta BMI. Iaitu seterusnya kedua, orang awam secara keseluruhan. Kumpulan ini paling kerap menjadi sasaran masalah obesiti kerana kurangnya pemahaman tentang cara-cara mengelakkan berlakunya obesiti kepada diri sendiri. Malangnya, ini selalu kerana mereka tidak mengambil berat akan pemakanan yang diambil, bukan kerana kurangnya pengetahuan kepada masalah obesiti. Setiap komuniti mempunyai pilihan untuk memastikan pemakanan mereka seimbang mengikut gizi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, anak-anak kecil, ibu bapa mereka harus mendidik mereka sejak kecil lagi untuk mengetahui kesan-kesan masalah obesiti ini. Yang ketiga adalah pihak belia, terutamanya pelajar, iaitu sasaran utama untuk kempen ini. Mahasiswa dan mahasiswi, pendidik pemeliharaan sering menangani kumpulan ini dengan harapan untuk menjadikan orang dewasa yang berpengetahuan tentang obesiti. Masalah obesiti yang serius dalam kalangan belia mungkin memerlukan perhatian segera dan kanak-kanak fakulti mungkin tidak bersedia untuk menyumbangkan kepada percubaan sedemikian. Namun begitu, warga sekolah ataupun universiti sering menjadi kumpulan sasaran yang sesuai kerana pihak-pihak ini boleh melakukan kempen mengimbangkan pemakanan seharian para pelajar di kafe-kafe yang tersedia. Hal ini akan sekaligus menjadikan objektif kami tercapai kerana melibatkan mahasiswa dan mahasiswi serta pelajar sekolah. Akhir sekali, jangkaan kempen ini ialah masalah obesiti yang kami kemukakan ini adalah berkait rapat dengan matlamat pembangunan lestari yang ketiga, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Tujuan utama matlamat ini adalah untuk memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada semua dalam semua lapisan umur. Kami memilih matlamat ini adalah kerana kesihatan dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat penting bagi setiap individu. Mereka perlu memastikan kesejahteraan hidup mereka tidak diganggu dengan permasalahan ini. Adalah penting untuk memahami maksud dan kandungan perbincangan mengenai obesiti, faktor berlakunya obesiti dan kesan akibatnya obesiti. Kempen kami ini adalah mengenai matlamat untuk mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kempen kami ini akan memberi kesedaran kepada peserta untuk mengelakkan pemakanan lemak yang banyak, melakukan senaman yang mencukupi dan dapatkan rutin harian yang sihat. Kempen masalah obesiti mampu meningkatkan kesedaran di kalangan peserta tentang kepentingan memiliki tubuh yang sihat. Ini
Hal ini kerana kempen ini akan mendidik, membimbing dan mendedahkan peserta kepada cara yang terbaik untuk mengelakkan obesiti. Jangkaan awal bagi pelaksanaan kempen ini pastinya akan disambut baik oleh orang ramai. Kempen obesiti ini dapat dilaksanakan dengan baik kerana sokongan daripada pelajar-pelajar UMT dan kumpulan sasaran yang ditetapkan sebagai audiens kami. Golongan belia memainkan peranan penting dalam mengatasi isu masalah ini kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Walau bagaimanapun, setiap isu pasti akan ada konflik yang sukar untuk dicapai kata sepakatan. Fungsi utama kempen ini dijalankan dan pernyataan klasifikasi obesiti adalah untuk memberi impak terbesar kepada mereka mengalami masalah obesiti. Selain daripada kesihatan fizikal yang terjejas, kesihatan mental juga turut terpengaruh daripada permasalahan ini. Obesiti dapat menjurus ke arah kemurungan dan stres atas faktor keyakinan diri yang rendah untuk bersosial serta stigma masyarakat terhadap orang yang berbadan besar. Oleh itu, orang ramai akan lebih mengetahui langkah-langkah mengatasi obesiti melalui kempen ini. Mengamalkan diet yang betul, melakukan senaman ringkas dan konsisten serta tidur yang mencukupi merupakan langkah dan tindakan bagi mengatasi masalah obesiti ini. Mengamalkan diet yang betul adalah dengan mengurangkan pengambilan gula yang tinggi dalam diet seharian dan memastikan pengambilan sayur dan buah-buahan yang cukup. Seterusnya, melakukan senaman ringkas dengan konsisten juga dapat mengurangkan obesiti, iaitu dengan melakukan senaman ringkas yang mencukupi seperti berjalan sekurang-kurangnya 30 minit sehari 3 hingga 5 hari seminggu. Di samping itu, memastikan tidur yang mencukupi dan berkualiti dapat mengawal metabolisme dalam badan dan mengawal selera makan. Akhir sekali, obesiti bukan satu masalah yang boleh dianggap ringan. Ianya membawa kemudaratan dan mengancam kesihatan kita. Memandangkan kesan akibat obesiti adalah berbahaya, semua yang terlibat perlu mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan kerana kesihatan diri adalah tanggungjawab masing-masing. Malaysia menduduki tempat pertama di kalangan negara ASEAN dan tempat ke-6 di rantau Asia Pasifik yang berhadapan dengan masalah obesiti penduduk. Adakah kita mahukan masyarakat Malaysia masa depan yang bulat, boroi dan kurang produktif? Kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mengambil langkah awal bagi mencegah perkara ini dari terus berlaku. Bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan, jangan sudah terhantuk baru ternada. Sesungguhnya mencegah lebih baik daripada merawat. Sekian saja daripada saya mewakili kumpulan 1, dan itu saja untuk video presentation bagi kempen kesedaran masalah obesiti di Malaysia. Sekian, terima kasih.